Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan lanjutkan umur kita sampai pula kepada bulan Safar dah ni. 5 Safar dah hari ni. 5 Safar daripada tahun baru 1436 Hijrah. Maka sama-samalah kita mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab semakin hari semakin dekat kita dengan kubur. Hari ni dekat pada kemarin, esok dekat pada hari ni. Dan memanglah ajal itu benda yang tak ada siapa tahu kata bila nak mati. Maka kewajipan kita kena bersiap semua. Kena duk sentiasa beringat dan bersiap semua. Tak boleh nak kata kita baru 30 lama lagi mati dah. Hak mati nak hari tu mungkin ramai hak muda pada hak tua. Di atas jalan raya aksiden, orang tua muda-muda bawa kereta derah, motor derahnya. Kalau banding tino dengan yatim pula, maka ramai orang yatim yang mati banyak pada orang tino antara dia. Pentingnya ayat yang kita selalu dengar tu ada baca dalam surah Al-Jumu'ah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal maut. Kata oleh Muhammad, sesungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, yang kamu duk lari daripadanya. Kita ni semua bakal lari daripada mati. Kalau tanya tak nak mati lagi wacik sama 70 tu, asal lagi. Sebab apa? Sebab yang pertama, kita banyak lagi kekurangan kita. Banyak lagi dosa mungkin tak ada taubat. Banyak lagi amalan soleh yang belum kita tunai. Banyak lagi terikat dengan dunia-dunia. Masih lagi, tak ada siapa kata, ya Allah, aku sedia nak mati dah. Walaupun dah umur sampai 70-80 pun. Fa innahu mulaqikum, tetapi ia akan mari cari kamu. Tetapi dia yang akan mari ziarah kamu. Tak ada kena mu nanti mu panggil dak, dia akan mari cari. Malakul maut, malaikat yang diberi amanah untuk ambil nyawa akan datang kepada kamu dengan tepatnya masa. Tak ada lewat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila mati mari, tidak lewat 1 minit pun, dan tidak mari belum 1 saat pun. Pukul 8 pop mari. Itulah sebagai mukadimah pada kuliah subuh pagi ni. Sama-samalah kita buat persiapan. Hak muda cara hak muda, hak tua dah pun cara hak tua. Cepatkan, banyakkan, wasari'u, Tuhan guna. Cepat-cepatkan ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Ayat lain mari pula, fastabiqul khairat, hendaklah kamu rebut, beradu, lomba-lomba buat kebaikan. Tengok saya guna kalimah-kalimah dia tu. Kalimah bahasa yang bukan khagi dak. Wasari'u, cepat-cepat. Kalau jalan bahasa cepat sebab mau exercise tu. Jalan bahasa apa ni? Kengwing tu, dan kengwing. Kalau buat pun berlomba-lomba.
Berlomba-lomba. Mungkin dak nah. Abu Bakar berlomba dengan Umar di segi belanja fi sabilillah piye pad. Nah, sahabat-sahabat berlomba piye paling lamanya tahajud dia dan sebagainya, masya-Allah. Pentingnya nah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah yang jauhnya dengan Nabi ni, 1400 lebih dah. Nah, tetapi kita bertuahnya kita masih ada lagi Al-Quran yang Nabi duk baca, yang Nabi duk mengajar sahabat tu. Quran tu ada lagi tangan kita lah ni. Hadis yang Nabi SAW mari duk tafsir Quran, mari duk ajar sahabat, masih lagi kita duk baca. Masih lagi kita duk dengar daripada ulama-ulama, tok guru yang duk mengajar hadis itu supaya Nabi SAW duk hidup lagi. Alhamdulillah. Nah, kemudian hari ni dalam dalam kuliah subuh saya cuba nak bentangkan satu benda yang mana kita learning kena pakat-pakat jaga. Pakat-pakat buatkan ulang kaji bersama. Dalam masa yang fitnah, dalam masa yang penuh dengan huru-hara ni. Fitnah di segi kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran yang membawakan kepada menyeleweng. Banyak learning. Di Malaysia ada kumpulan yang mengaku jadi Tuhan. Tuhan pun ada juga. Tapi hak herannya deh, ada orang percaya, ada orang beriman. Sedangkan Allah, kalau kita tanya budak tadi pun dia ada lagi ke Tuhan tanya pada Allah? Lain pada Allah ada lagi ke Tuhan? Tak ada dah. Budak tadi jawab tu. Kalau sebilik pun bakat Allah sahaja, la ilaha illallah. Tapi di Malaysia timbul satu rumbung kumpulan yang mana sama dia Tuhan Harun ada antaranya. Tuhan Harun. Nama Harun Tuhan dia. Nauzubillah. Yang kita herannya ramai pengikut. Bukan kata 10-20 beribu pula. Negeri Malaysia. Jiran kita. Baru kita baca sejarah, bapa itu lalu. Ambil sejarah ukur. Maka dapati lepas Nabi SAW wafat tidak berapa hari. Nabi mati dah. Nabi wafat mungkin 4-5 hari je. Baru sudah simpan mayat Nabi je. Ada orang ngaku jadi Nabi. Timur dah orang ngaku akulah Nabi lepas pada Muhammad mati. Dapat kata ramai percaya ni. Allah. Zaman tu mayat Nabi duk panah-panah lagi. 30 orang yang mai duk ngaku jadi Nabi. Musailamatul Kadzab, berapa lagi banyak. Lepas tu tiap-tiap orang yang ngaku tu puluh-puluh ribu dah pengikut dia. Kenapa? Siapa Abu Bakar kena perih pula dengan waktu tu. Nabi mati 4-5 hari je. Ada dah orang yang ngaku jadi Nabi. Hak herannya ada orang yang beri media tu. Allah Akbar. Kalau kita Nabi pun royak dah dia lah akhir zaman. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi itu sebagai khatam yang tutupkan nabi-nabi. Orang akhir dah tak ada dah lepas padaku Nabi. Tapi puluh-puluh ribu yang beriman ikut Nabi palsu. Siapa Abu Bakar kena perang. Siapa matinya hafiz Quran. Tengok kat sana dia hafiz tadi tu. Mati 70 orang. Hafiz Quran yang ada dalam Quran ada 30 juzuk. 70 orang terbunuh, terkorban fi sabilillah. Nak perang dengan fak murtad saning tu. Tu asal usul marinya bergaduhnya Abu Bakar hipung Quran tu. Tu silsilah dia tu. Mati ramai hafiz. Takut Quran kau tak ada sebab dulu Nabi baca Quran kepada sahabat, maka sahabat mengapa dan ingat di dadanya. Ada juga hak tulis tu, tulis tapi kawan ni tulis 5 ayat. Hak ni tulis 10 ayat. Tidak ada seorang yang tulis habis dengan cara cukup tu, tak ada. Sebab itulah berlaku peristiwa matinya hafiz Quran. Abu Bakar panggil sahabat, "Pia ada ayat gapo mari weh, mari." Pia pasal tulis ayat gapo daripada mulut Nabi SAW. Bakat mari weh. Ni mari belulai uta ni. Saya ada ya khalifah 10 ayat weh.
hak ni ya khalifah, saya ada satu surah weh, pakat mari. Tu mula-mula himpun Al-Quranul Karim. Nah, di dalam rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Gibi pun situ. Nah, di rumah Aisyah, nah kata setengahnya di rumah Fatimah. Duk khilaf dua tu pentingnya gitak nah ambil belulai, ambil gapo apa ni kulit-kulit kayu yang ditulis, daun-daun kayu giduk ipung situ. Sekadar tu ya hipung Quran tu. Nah, maka nah dengan ringkasnya nah zaman Uthman apa pula dah nah adanya peperangan Islam dok buka negeri tu negeri ni. Maka masuk Islam ramanya. Nah, orang Mesir masuk Islam. Nah, orang Yamen masuk Islam, orang Palestin masuk Islam. Di situ ada pula beberapa apa ni khilaf dari segi qiraah Al-Quran. Dah supaya baca dah. Sebab Quran ni nah dalam hadis kata yunzalul Quran ala sab'ati ahruf. Diturun Al-Quran di atas 7 huruf. Bukan 7 qiraat, 7 huruf. 7 huruf ni nah iaitu 7 kabilah Arab yang Tuhan turun Al-Quran di setengah-setengah ayatnya nah bahasa Quraisy dan setengah-setengah ayat lain lagi dengan kabilah Bani Tamim dan sebagainya. Di situ Nawawi faham kata 7 nak pergi sapa kepada hak demo tuduh Uthman kata bakar Quran tu Nawawi sikit hari ni. Nah, apakah menjadikan orang tuduh Uthman bakar Quran? Antaranya Syiah juga dah mari duk nak kufurkan Uthman sebab dia terbakar Quran. Nawawi faham. Nah, sebab Al-Quran diturun dengan 7 huruf. Nah, maknanya yang sama tapi diguna dengan lafaz yang lain seperti parai dengan baju. Nah, gapo ni basang dengan channel ataupun tah ataupun gapo batah dengan tembok. Tu seakan tu. Tapi bukan semua Quran 1000 lebih terbasang tu nah. Ada beberapa ayat yang Tuhan gunanya nah ayat yang sama tapi kali ni turun dengan bahasa Quraisy nah dan kali yang ke depan dengan bahasa yang lain. Nabi pun baca belaka sebab amanah dia. Nabi baca kat sahabat tu. Sebab sahabat setengah-setengah tu ingat habis. Nah, hak 7 huruf saat ni. 7 kalimah yang Tuhan turun tu ingat habis setengah-setengah hak duduk dengan Nabi semua. Maka di situ timbulnya apabila Uthman buka negeri Islam, dalam satu peperangan adanya semaya jamaah lah dalam kai ni. Sebab zaman Islam hari itu ni jamaah ni walaupun dalam perang pun sahabat tak tinggalnya jamaah. As-salafus salih sentiasa yang semaya jamaah. Maka dari situ timbulnya tu imam. Tu imam yang jadi tu imam ngorek tu daripada qalbi billah masalah Quraisy. Makmum ni, dia pesa duk rengak, baca pasang lain. Tu. Baca sebab apa? Sebab lepas pada Islam Nabi wafat, sahabat tubik kepada negeri-negeri Islam untuk nak mengajar Quran kepada orang masuk Islam muallaf. Amru ibn al-As pergi Mesir mengajar Quran situ. Sahabat lain pergi di Palestin, pergi baca mengajar Quran situ. Jadi tiap-tiap sahabat ni, misalnya Amru ibn al-As dia dengar Quran satu ayat yang dengar Nabi dengan bahasa Quraisy. Dia baca kok sahabat dia, anak murid dia di Mesir tu dengan bahasa Quraisy. Ali pula dia dengar dengan bahasa lain pula hak dia dengar Nabi baca dengan bahasa Arab tapi tulisan dia dengan huruf dia. Dia mengajar sahabat dia, murid dia di Syam sana tu dengan bahasa yang lain. Timur balah. Hak belakang tegurnya tu email. Tak email baca tak kena tu ayat tu. Tu email pun yakin tu kena aku baca. Tegur siapa timur keleheng siapa tak say nak beremail satu sama lain. Kalau fakmu jadi tu email aku situ. Tu dah berlaku siapa tahu tu dah. Sepolah ni dah. Supaya dengan pasal pak mazhab pak tu email di Mekah tu. Apa tak faham sebab sahabat ni baru masuk Islam tapi baru pun hati dia sayang ikut Islam nak sahabat Islam perang.
Nah, dengan ringkasnya nah, maka timbul siapa suara ku Usman. Usman weh, orang Islam nak take lagi mari dah. Apa Usman kata? Sebab masalah baca Quran tidak sama ni. Masalah tak sama huruf ini. Kalau tu Usman panggilnya sahabat hak nah pembesar sahabat lah, sahabat Auso. Nah, Ali ada lagi zaman tu. Nah, Amr ibn al-As, Abu Musa al-Ash'ari, sahabat biasa duk jadi nah, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bershare syarat. Syarat terana kita weh. Nah, nak pergi sebab nak baca ayat supa ni. Situlah tubik pendapat kata kita ambil Quran dengan bahasa yang diturun di atas Quraisy. Jadi ni lagi huruf tu dibakarkan tu asalnya. Bakar hak lain lagi. Tapi sebab saat ni lah tidak mengkurangkan makna sebab parai dengan bajak saat ni tu. Batas dengan tembok saat ni tu. Tidak menghilangkan makna. Tapi nak jaga persatuan umat. Tak sewi pecah belah, takut siapa tikai, takut siapa perai sebab hak baca dak supa ni, maka Usman ambil pendapat dan nak ijma' sahabat zaman dia ambil bahasa Quraisy sebagai lak. Dan hak lain lagi dihancur dan dibakarkan. Dan lepas pada itulah tulis Quran sebuah dan suruh sahabat yang lain tulis pula 7 buah dan dihantar 7 buah kepada orang Islam. Di Mesir sebuah, di Palestin sebuah, di mana sebuah, cukup 7 buah dan jadi satu Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam seluruh dunia sampai learning. Tu antara sebab antara tu dah dalam sejarah kata Usman ngenak Quran. Quran kita dah baca learning kurang pada Quran hak demo tu. Hak sungguh tu 3 kali ganda lagi. Auzubillah. Tidak, itu bukan tidak. Itu nak betul sikit hari ni kata itu ajaran yang tidak betul. Hak kita baca Quran hak ni hak Nabi dah baca dah. Ada kata kurang seayat abuk pun. Tidak ada kurang seayat abuk pun daripada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dan sapal learning. Itu satu daripada benda yang kita kena pertahankan akidah ini. Ini sakut dengan akidah. Sakut dengan beriman kepada rukun iman yang ketiga, kepada kitabullah. Memang ramai yang usaha-usaha nak menyelewengkan akidah Islam kita lah ni. Kalau orang kafir cara kafir tu, biasa darah dia tu, ta chat na mi jing. ขอให้เราได้เกิดมาอยู่ด้วยกันอีก. Nah, duk chat na tu. Darah duk tengok tu, duk kecek anak malas tu, duk siuk linga anak kita tu. Kita mungkin jenera dah, anak kita duk tadah nak ilmu darah 2 jam semalam meh. Duk buh akidah yang salah. Akidah yang membatalkan kalimah syahadah saat ni tu. Tak cat nek. Tak ada yakin kok kiamat. Gonje roh kiamat dia serta lagi. Duk kalu lagi. Kufur. Kalau kecek biasa tu kufur. Tapi benda tu didengar dengan biasa dalam telinga, dalam TV yang didengar oleh anak-anak muda kita. Tu nak gonjekan akidah belaka tu. Nak gonjekan akidah. Sabit tu dalam hadis kata, berhatilah hai umatku satu fitnah yang menjadikan orang Islam waktu pagi dan petang yang jadi murtadnya jadi kafir dah. Auzubillah. Satu hadis apa ya? Dan petang itu dia Islam lagi, besok dah jadi kafir. Auzubillah. Sebab itulah sebagai satu personal akidah yang demo nak nanya akidah gonjeh hak ni habis. Sebab itulah sama-sama kita memperbaiki betulkan tunjai akidah terhadap Al-Quran, bahawa ini Quran yang Tuhan turun dah. Tuhan janji dah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turun Quran dan kami nak jaga Quran. Kami akan jaga daripada satu huruf pun yang akan dirusak ataupun dihilangkan. Berapa kali dah orang usaha nak go to Quran tu jaga. Dia Pakistan banyak saya bersoyak dah. Berapa kali dah Yahudi dak upah kat orang film Quran. Suruh wow seka ya aku nak ikut meminta nak apa.
orang Islam di dunia di Pakistan, budak 7 tahun ngapa Quran kata, "Hei ustaz, hei Rong Pim, Quran mu kurang tu." Wow, seko tu. Dengan budak 7 tahun saja. Tu Tuhan jaga. Nah, Quran dia melalui dada-dada yang adanya kitabnya yang mulia itu. Nah, alhamdulillah, nah kita bertuah besar. Tapi yang kita kena ingat lah ni nya, Quran ada dah. Quran tu tak boleh berubah dah. Dia mau nak ubahkan kita tak wijar pada Quran. Kita berapa ayat kita baca Quran sehari, wahai muslimin, muslimat? Berapa ayat kita faham tiap-tiap hari Quran ni? Berapa hak dia mau boleh buat lah ni, dia mau jauhkan. Dia mau masukkan doktrin rati pada Quran. Dan mau galikkan budak kita dengan Facebook, dengan Line, menjadikan mereka tak ada seayat abuk nak baca Quran. Sedangkan 2-3 jam dia main Facebook. Sedangkan pukul 11 malam, 12 malam duk cek lagi dengan sain. Quran tidak dibacakan. Quran diterbiarkan. Sehingga jadi mereka buta huruf Al-Quran. Buta huruf Quran. Quran baca pelek-pelek. Tapi 2-3 jam boleh main Facebook. Ni mereka tahu dah on Islam kita, Quran tak boleh buat dah. Ya mari mari duk conti cara jauhkan al-muslim daripada Al-Quran. Dan jaya, memang jaya. Jaya sungguh, bukan pagi sahaja, semua dunia jaya dia buat. Sebab itulah sebagai nasihat saya bersama pada pagi ini, Nabi kita pakat-pakat bersama kata orang nak mertakkan Islam, orang Islam kita tu banyak puak dan banyak peseng cara. Ingat molek sebab Allah Taala royak dah sedah dalam Al-Quran, waddalladzina kafaru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Orang kafir ahli kitab terutamanya dia suka kalau dia boleh murtadkan kamu daripada agama Islam kamu. Tu demo tu pau tu ayat 1000 tahun lebih dah. 1000 tahun lebih dah royak kata perangai orang kafir Yahudi Kristian suka kalau boleh murtadkan kita. Sebab itulah 1000 tahun lebih dah kerja. Nabi yang kerja nak berhenti lagi. Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Hak duk kucar negeri Islam. Hak duk apa ni? Fitnah. Siapa dia mau bunuhnya Uthman. Siapa berlakunya huru-hara tu. Yahudi tu dah. Dia duk title ilmu dia ke anak murid dia. Siapa learning. Tak buti-buti duk ngelak orang Islam. Duk peracunnya akidah dan akhlak orang Islam yang mulia tadi. Sebab itulah kita tak ada usaha lain, mereka kena kemah balik kita. Nak pergi suruh nama berhenti, tak syirak. Nak kata, hei Yahudi berhenti lah dengan nak Islam. Tak. Hei Iblis berhenti lah tipuan ada. Tak. Ya kerja dia dah. Kerja apa kerja kita? Jaga. Kerja kita kena buat pagar. Kerja kita kena buat cik vaksin apa ni pumkumkan daripada punahnya akidah kita. Gapo pumkan kita? Quran lah. Quran wikmah Al-Quran. Bacanya, ngapanya, pahanya, amalnya. Quran. Gapo Quran sebagai pedoman hidup. Hadis pula mari tafsir Quran. Semaya bahasa mana hadis mai royak. Haji bahasa mana Nabi buat contoh dalam hadis dia. Zakat bahasa mana bayar Nabi mai royak sosok. Quran dan hadis. Habis itu Nabi bersabda, aku tinggal kepada kamu 2 perkara. Kalau mu pergi 2 tu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Al-Quran dan sunnah aku. Itulah sekali lagi saya pesan itu dah. Tak jaruan molek waktu ni. Jaruan harian, hidup harian kita tu. Sebulan lebih dah Muharram baru kita ni, tahun baru ni, berapa ayat Quran yang kita memahami dalam sebulan lebih ni. Kita kena tahu. Ya hidup pasal ni demo duk rancang, kita pun kena rancang juga. Yahudi duk rancang, orang pengen nak Islam. Kita kena rancang juga nak kukuhnya Islam kita, mempertahankan Islam kita. Pakar itulah.
Nah, berapa ayat dah kita umur ni nah, misalnya 50 dah. Berapa ayat Quran dah hak kita memahaminya. Kalau banyak lagi tak faham, cepatkan sebab kubur kharkat dah. Apa ni? Orang muda pun jangan yang galak ingat dengan Facebook, dengan Line, dengan gapo tu. Lebih banyak Quran, banyak sikit dengan masa tu. We ada somdun sekuat-kuatnya. Kalau ruwajah Facebook, ruwajah Quran. We ada sekuat-kuatnya. Tu dia panggil kalau orang muda pula. Nah, lepas tu sebada ibu bapa dan sebagainya, amanah pula lah saya lah pesan dia saya ni. Amanah kena jaga, kena qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ni berat ni. Ayat ni kena pikul sampai mati pikul. Bukan kata satu cuang boleh tak ke ataupun satu hari ke, satu bulan ke boleh tak qu anfusakum wa ahlikum la pikul siapa dalam kubur, siapa masuk kubur ni baru berhenti. Kena jaga. Nah, anak-anak kita semakin besar. Saya ni anak ni, hak sulung 10 ni, mikir dah ni. Mikir sebab pandai dah ni. Ada dengan Line, ada dengan Facebook. Gapo kita nak mempertahankan? Sedangkan kita duk kerja, sedangkan kita duk ceramah, sedangkan kita duk pergi situ sini. Anak terbiar dah. Mula dah. Wah, takut bimbang dah bela-bela. Kata, apa kau nak jadi 4-5 tahun lagi. 10, dia lagi masa. Dia wairun, masuk matium. Gapo nak jadi? Saing dia. Mungkin kenal dengan kawan-kawan yang tidak molek, misalnya na'udzubillah. Kita kena jaga dah. Buat pagar bela-bela. Orang hak ada anak, hak masih duk kokok besar tu. Orang hak tua dah, anak bini belaki dah misalnya, cucu pula. Cucu pula. Ataupun anak tu juga yang bini belaki dah pun duk jadi dak faham Islam lagi. Pasal mana kita? Kita bapak ni, bu bapak ni. Boleh dah, natu boleh gapo dah. Tapi dak jadi duk cara pasal bukan Islam lagi. Pasal mana kita sebagai ayah ni? Walaupun kata lepas dah kita orang panggil tanggungjawab. Tapi hei muslimin, hei muslimat, Tuhan kata ahli keluarga kamu. Walaupun anakmu tu bini belaki dah, dia adalah keluarga kamu. Ia masih lagi anak cucu kamu. Maka kita kena usaha lagi lah. Usahakan lagi. Yang saya ada lagi contoh sikit lagi nak buat sebagai akhir ni. Saya bimbang setengah-setengah maaf lah ibu bapa yang mungkin dia tu susah, maka anak dia tu mari duk sara dia lah. Anak ni makan gaji, bancuk jadi karajakan gaji 30-40 ribu sebulan. Allah lah 4-5 ribu sebulan kot ayah mak dia. Yang saya bimbangnya dia tegur ke anak dia, mung tubik luar rumah enggak pakai betul moleklah hijab Islam tu. Nampak bayar nipisnya baju mu tu, nampak ketatnya, nampak sikapnya dan sebagainya. Alik anak jawab mulut kelik kata, Mek nak dak 4-5 ribu bulan hak amor ikut mek tu. Kalau mek kecap banyak amor tak uwi ke 5 ribu kot. Mek pun senyak, mek pun. Ayah pun mendak tengok nauzubillah. Tak boleh berhenti kerja dakwah. Tak boleh berhenti nak ajuk anak dia walaupun apa keadaan pun. Jadi mana kata kalau sekadar 5,000 boleh katukkan mulut kita kan? Nabi dia mau tahu nak gapo? Nabi dia mau tahu Muhammad mu nak gapo? Mu nak mah banyak mana? Bukti dakwah saya. Bak kita sekadar 4-5 ribu kena bukti nasihat dia. Tidak. Ni nak ayat ada setengah yang sapa kepada saya rupa pasal tu. Memang anak tu anak yang deraka lah kepada mak pak dia. Sebab apa? Sebab dia nak suruh bukti benda baik itu. Suruh mak pak tu senyap. Semua mak pak jadi syaitan yang bisu lah. Kalau kecek. Orang yang dakwah ni nak tegur kebenaran. Orang bawah tanggungjawab dia. Orang bawah tanggungjawab. Orang luar tu tak arah dia. Orang anak dia. Tak wani juga nak royak kebenaran. Bila lagi? Sebab 4-5 ribu sebulan yang anak waktu kata kalau mek kecek banyak, hak sewi 5 ribu kita pun senyap. Pentingnya saya nak royak kata bukan semua keluarga bahasa itu, tapi ada dalam keluarga Islam kita di Melayu kita di Nara ni.
Nah, yang menjadikan ibu bapa dak wani nak kata gapo dengan sebab dia kena tupai anak duk wi makan nasi sekut dua sebulan tu. Nauzubillah. Sebab itulah sekali lagi dah. Pentingnya ayat tu kerja dakwah. Nah, kita kena teruskan. Nah, cara saya nah orang ngaji orang gapo orang cebat ilmu. Kita ibu bapa nah untuk anak nak ceramah, buat contoh yang baik. Contoh yang baik. Nah, kita dengar rebel mari semaya, anak kita hak muda-muda 4 5 16 dah. Oh, ayah ge sama sejak weh. Berasa nak gendong dengan ayah ge pergi sejak. Orang perempuan, nah baca Quran sama mak dia. Nah, 2 3 juz sehari umi dia misalnya. Anak tino hak duk galik dengan duk chat, duk ngorak dengan saing dia dengan guru dia tu, hanya wasa juga nak baca Quran ikut mak dia. Nah, contoh nah, tauladan nah. Tak ada kena banyak ceramah kadang-kadang dalam keluarga ni. Banyakkan contoh. Banyakkan buat bab yang baik. Saya rasa ini lebih berkesan banyak ceramah. Banyak biasa duk orang panggil kecek, tapi dakwah dengan amalan. Dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan qudwah hasanah. Yang Nabi jaya dah dakwah, ramai orang masuk Islam dengan sebab qudwah hasanah. Nah, patut akhir sekali hari ni sama-sama kita bakat-bakat mempertahankan akidah kita, pegangnya kita yang semakin hari semakin demo duk cari lubang nak menyeleweng. Nah, kita ni dua-dua kena duk ingat daripada syaitan rupa jin dan syaitan rupa manusia. Nah, rupa jin tu nak hari dah. Nah, duk semaya belnya mari lagi hari kita pergi Kedah. Nah, sok jin tu hak pasal waswas ni, hak pasal apa ni iblis. Min syarril waswasil khannas. Duk semaya dak tahajud. Dia lagi pergi beli ke kembung di Kedah tu. Nah, kita dah jadah pula, nya khoyak pergi pula. Nah, duk dalam masjid, dia lagi duk mikir hab bercum dengan poos lagi tu. Nauzubillah. Degi pula. Tu syaitan pasal jin. Pasal syaitan manusia ni. Orang berat lagi. Nah, pakai ye telanjang bogel depan anak kita, nak anak kita turut sepeda dia tu. Nah, saya dia gapo ni, darah-darah yang bawakan contoh yang tak molek berlaku. Nah, semua tu kita letih nak jaga, tapi kerja kena kerja kita. Kerja biasa nak jaga iman tu. Nah, kerja kita sebagai orang yang kena Tuhan, yang kena Allah, kena Rasul ni, nak usaha letih sikit belalah. Sebab dunia tempat kerja Nabi royak. Nah, tempat mu nak terima balasan sungguhnya akhirat. Tempat mu nak terimanya peceng mu gaji mu iaitu akhirat. Dunia tempat mu kerja, akhirat tempat mu terima gaji. Tu yang kita nak. Nah, yang kita rasa kata, dunia ini tempat cubaan. Dunia ini tempat yang kita nak. Nah, Tuhan nak totsok. Kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pia yang paling baik, pia yang paling jaya pero anak. Pia yang paling jaya bela isteri jadi salihah. Pia yang paling jaya jadi orang yang membawa masyarakat kepada jalan yang baik. Semua tu ahsanu amala belaka. Nah, pia ahli nego yang paling baik, jujur dalam nego dia, tunaikan zakat harta dia. Pia orang pupu barihan, pemimpin, ahli politik yang ambil Islam guna dalam politik dia dan khidmat untuk Islam, untuk masyarakat, dan bukan untuk maslahat peribadi dia. Ahsanu amala belaka. Ayat tu boleh pergi habis. Tiap-tiap acib, tiap-tiap kerja boleh ambil ahsanu amala belaka. Yang sebab itulah sebagai nasihat akhir ni, cubalah muslimin muslimat yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian, mari kita pakat-pakat betul diri bersama, betul diri. Aslih nafsak. Betulkan, baikikan dirimu. Mula-mula ni ibadat dengan Tuhan, amal peribadi dengan Tuhan. Lepas tu wad'u ghairak. Mari pakat dakwah orang lain pula. Dakwah orang tepimu dulu. Binimu duk tidur nak malas sekali dengan dia tu. Anakmu yang kamu duk tengok dia dan hari tu. Wad'u ghairak. Hajak mereka, bimbing mereka. Ingatlah kita nak duduk sekali dalam syurga tak say duduk sorang dalam syurga, anak bini tahu kat mana say. Nak duduk sekali. Kita boleh duduk sekali dia dalam dunia, nak wis apa ke akhirat esok. Nak bawa dia juga, nak keseronok dengan dia di akhirat pula.
Nah, itulah sebanyak nah sebagai benda yang kaya boleh wi pada pagi ni. Nah, pasal pakat-pakatlah kita jagakan diri kita, keluarga kita daripada api neraka Tuhan, dan sama-samalah kita kemahkan iman kita, akidah kita dengan belajar mula-mula belajar. Nah, kena dengar, kena tak ada telinga. Nah, tafsir, orang tafsir, tak ada telinga. Nah, bukalah mata, nah lapangkanlah dada, dan nah amallah dengan anggota-anggota yang kita dapat buat. Nah, maka sekadar itulah. Nah, mudah-mudahan setengah jam lebih kurang dah. Menjam setengah kurang kita boleh bersama-sama pada pagi ni kuliah subuh. Dan mudah-mudahan 2-3 perkara nasihat saya boleh memberi manfaat pada diri saya sendiri hak mula-mula. Nah, orang kecil ni kena amal banyak dulu pada orang lain ni. Lepas tu hak kita dengar sikit sebanyak, ambillah guna wa amal dan sebarlah. Sapalah sepatah dua patah supaya kita dapat ilmu yang manfaat dan amalan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.